sehingga berjaya. Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Santai Tengah Hari Bernama Radio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali waktu ini di mana kita akan bawakan program Podium. Dan kita akan bersama dengan dua tetamu kita melalui talian Zoom sekarang ini. Kita akan bersama dengan Cik Abdullah Ashari Muhammad Johari yang merupakan pelaksana program Youth Agro City dari Pusat Belia Antarabangsa IYC, dan Puan Nuraini Abdullah yang merupakan penolong pegawai pertanian kanan Unit Belia Tani Cawangan Pembangunan Ekonomi Jabatan Belia dan Sukan, di mana hari ini kita akan sama-sama berbicara mengenai belia agro. Assalamualaikum Encik Waalaikumsalam. Encik Ashari dan Puan Nuraini. Okey, baik, terima kasih Encik Abdullah, Encik Ashari dan juga Puan Nuraini kerana sudi bersama kami melalui program Podium hari ini. Terima kasih. Okey, kita nak mulakan. Pertama kali kita nak tanyalah pada Puan Nuraini sendiri selaku Sekretariat Program Youth Agro City ni. Apa itu Youth Agro City ni, Puan Nuraini? Silakan. Okey, terima kasih DJ Sabrin. Okey, sebenarnya Youth Agro City ataupun pertanian belia ni sebenarnya merupakan program yang dirangka oleh Kementerian Belia dan Sukan menerusi bahagian pembangunan belia, Jabatan Belia dan Sukan Negara dan Pusat Belia Antarabangsa IYC dengan kerjasama Jabatan Bahagian Pertanian Bandar Jabatan Pertanian. Jadi untuk makluman semua pendengar-pendengar, program ini merupakan inisiatif kolaborasi di antara Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan yang menyasarkan golongan belia dan persatuan belia yang tinggal di sekitar wilayah Persatuan Kuala Lumpur. Di samping itu, kita ingin mengajar persatuan belia dan golongan belia ni berkenaan pertanian bandar. Seperti yang kita tahu kawasan di bandar ni memang kekurangan tanah. Jadi kita nak mengenengahkan konsep pertanian bandar yang mana belia ini boleh menghasilkan makanan sendiri dan menambah pendapatan sampingan. Selain daripada itu, ia juga boleh mendapatkan hubungan silaturahim menerusi program ini. Okey, baik, menarik program Youth Agro City ni. Tapi pada dasarnya apa sebenarnya tujuan pelaksanaan program Youth Agro City ni, Puan Nuraini? Okey, seperti yang saya beritahu tadi ni, di bawah Kementerian Belia dan Sukan, kita memang menyokong semua aktiviti yang berbentuk pendidikan. Dan selain itu, sekiranya ada latihan kemahiran juga, kita memang akan menyokong. Jadi salah satunya projek pertanian bandar ni merupakan salah satu kemahiran yang baru yang patut dicuburi oleh belia-belia yang ada. Dan berbalik kepada soalan DJ Sabirin tadi, okey, tujuan pelaksanaan program Youth Agro City ataupun pertanian belia ni adalah untuk meningkatkan kefahaman belia tentang konsep pertanian bandar. Yang mana kita boleh lihat, baca tadi saya dah bagi tahu, konsep pertanian bandar ni tidak memerlukan tanah yang besar, luas. Jadi kita nak mengenengahkan konsep itu sebenarnya. Dan selain itu, kita nak menggalakkan golongan belia untuk menceburi bidang pertanian ini sendiri. Dan di samping mereka menceburi diri dalam bidang pertanian, mereka boleh menambahkan pendapatan sampingan dan mengurangkan kos beban sara hidup di mana makanan itu dihasilkan sendiri oleh mereka. Okey, menarik. Tapi kan Puan Nuraini, bila kita bercakap mengenai youth ni kan, orang-orang muda ataupun belia yang kita lihat berumur 18 tahun ke atas. Macam menerusi program Youth Agro City ni sendiri, siapa sebenarnya golongan sasaran? Okey, bila kita menyebut Youth Agro City, bila sebut youth saja ataupun pertanian belia, automatik di fikiran kita dah terbayang dah belia yang berumur 18 tahun. Tapi sebenarnya had umur belia bermula daripada 15 tahun sehingga 35 tahun. Jadi dengan kata lain, untuk program Youth Agro City ni kita menyasarkan belia-belia yang tinggal di kawasan Kuala Lumpur dan mesti B40. Kemudian kita juga tidak meletakkan kriteria yang banyak. Mereka mesti minat yang tinggi dalam bidang pertanian untuk meneruskan projek ni. Dan untuk makluman pendengar-pendengar semua, program Youth Agro City pada permulaan hari ini yang kita telah buat ni melibatkan 30 orang belia. Jadi mereka masih lagi sedang meneruskan projek ni. Kita harap projek ni dapat diteruskan sehingga di masa yang akan datang. Dan untuk belia-belia yang di luar sana, kalau minat bidang pertanian, insyaAllah
kami daripada Kementerian Belia dan Sukan, Menteri Jabatan Belia dan Sukan Negara memang menyokong semua aktiviti yang berkaitan dengan belia ni. Okey, baik. Setakat ini ada 30 orang belia ya Puan Nuraini yang sedang melakukan program Youth AgroCity ini. Adakah akan menerima ramai lagi selepas ini? Masih dibuka ya? InsyaAllah. Kalau selepas ni ada sambutan daripada belia-belia, insyaAllah saya rasa program ni adalah satu program inisiatif yang baik. Jadi kalau kata ada belia yang ingin meneruskan ataupun ingin menyertai program ni, memang pihak kami alu-alukan, insyaAllah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, tadi pun Puan Nuraini ada berkongsi antara kriterianya. Apa kriterianya sekali lagi Puan Nuraini? Okey, saya ulang balik. Mungkin saya sebut terlalu pantas. Okey, kriteria yang kita tetapkan. Okey, yang pertama mesti tinggal di sekitar kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ini untuk belia dan persatuan belia. Yang kedua, mempunyai tanah. Okey, tanahlah yang sesuai, yang mempunyai facilities untuk seperti air, elektrik, sebab kita akan buat konsep pertanian bandar. Jadi dua perkara ini sangatlah penting, dan seterusnya minat. Ini sangat penting sebab kita tahu dalam pertanian memerlukan disiplin yang tinggi. Kalau tak ada disiplin yang tinggi, dah terbengkalai lah projek tu. Itu sahaja kriteria yang kita tetapkan. Okey, baik. Setakat ini di mana lokasi program Youth AgroCity ni dilaksanakan, Puan Nuraini? Okey, tadi ni DJ Sabrin dah tanya saya 30 orang belia. 30 orang belia ni kat mana? Mesti banyak penonton. Pendengar. Saya dah biasa, maafkan saya. Pendengar dah tanya, kat mana ni? Nak tengok. Okey. Program Youth AgroCity ataupun pertanian belia ni kita dah jalankan di 3 lokasi. Semuanya di sekitar Kuala Lumpur. Yang pertama di Kompleks Rakam Muda Bukit Kiara. Yang kedua di Masjid Saidina Osman Ibnu Affan di Bandar Tun Razak. Dan yang ketiga, projek perumahan rakyat Seri Cepaka. Jadi kita tak lepaskan belia-belia di golongan B40 ni. Itu yang penting sebenarnya, sebab kita nak bantu mereka untuk menghasilkan makanan sendiri. Okey. Adakah ada pihak yang memantau aktiviti mereka ini, Puan Nuraini, ataupun mereka bergerak secara sendiri? Oh tidak, mereka dipantau secara langsung daripada Pusat Belia Antarabangsa, Encik Abdul Syari sendiri yang turun padang, dan daripada Jabatan Pertanian Bandar pun membantu pihak kami. Sebab tu tadi ni saya beritahu ini merupakan kerjasama rentas kementerian. Jadi kita melibatkan agensi kerajaan, bukan Kementerian Belia, tapi termasuk juga daripada pihak Pusat Belia Antarabangsa dan Jabatan Pertanian sendiri, iaitu bahagian Pertanian Bandar. Okey, baik. Itu sedikitlah kita dah tahu apa itu program Youth AgroCity, dan kita nak tahu lebih lanjut apa antara pengisian program tu. Kita nak tanyalah Encik Abdul Wahab untuk kongsikan. Okey, terima kasih DJ Sabirin dan juga Bernama Radio kerana menjemput kami untuk sesi pada petang ini. Untuk pengisian program bagi Youth AgroCity ni, antara pengisian yang pertama, kami dah buat webinar secara atas talian yang mana telah diadakan pada 30 hingga 31 Januari 2021, yang mana merangkumi topik pengenalan dan teori pertanian bandar. Dan diikuti dengan latihan dan kursus berkaitan sistem fertigasi tanaman terong yang telah diadakan pada 20 Mac 2021. Kursus ini telah dikendalikan oleh bahagian pertanian bandar, Jabatan Pertanian, yang melibatkan 30 orang peserta yang telah disebut oleh Puan Nuraini sebentar tadi, yang mana peserta-peserta ini adalah daripada lokasi-lokasi yang telah dipilih, yang telah disebut oleh Puan Nuraini tadilah. Dan pada bulan April, aktiviti penanaman terong dengan menggunakan sistem fertigasi telah dimulakan di semua lokasi terpilih. Dan sehingga kini, projek rintis tanaman terong kita telah menghasilkan sebanyak 85 kilogram. Dan untuk perancangan pada masa akan datang, pihak kami juga akan melaksanakan latihan dan kursus berkaitan pembuatan baju organik dan juga pembuatan sabun berasaskan sisa buah-buahan, latihan dan amali keusahawanan kepada peserta program, aktiviti eksplorasi berkaitan pertanian bandar. Kursus dan latihan ini adalah inisiatif dalam membina dan meningkatkan nilai jati dirilah untuk modal insan dalam kalangan peserta belia kita. Okey, baik, itu dia sedikit mengenai pengisian program Youth AgroCity yang dikongsikan oleh Encik Abdul Wahab Syari itu tadi. Okey, baik, untuk pendengar yang baru saja bersama kami, sekarang ini kita menerusi program Podium
di mana kita bersama dengan dua orang tetamu, iaitu Encik Abdullah Asyari Muhammad Juari yang merupakan pelaksana program Youth Agro City dan Puan Nuraini Abdullah yang merupakan penolong pegawai pertanian kanan Unit Belia Tani Cawangan Pembangunan Ekonomi Jabatan Belia dan Sukan Negara, di mana kita sedang membincangkan topik belia agro. Baik Encik Azhari, kalau boleh dikongsikan apa antara impak ataupun outcome lah daripada program Youth Agro City setakat ini? Okey, setakat ni program Youth Agro City ni memberikan impak yang positif lah. Dari segi membuka peluang kepada belia untuk menerokai dan mempelajari ilmu kemahiran baru. Di samping itu dapat meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan menghasilkan bekalan makanan yang lebih selamat lah. Selain itu, program ini juga dapat meluaskan peranan Persatuan Belia dan juga institusi untuk menggerakkan komuniti belia melalui aktiviti yang berfaedah serta memanfaatkan ruang di kawasan bandar untuk menghasilkan sayuran yang lebih segar lah. Okey, saya ada satu persoalan di mana sayur-sayuran tu akan dijual ke ataupun bagaimana, ataupun menjadi makanan asas untuk mereka sendiri ke bagaimana? Maksud DJ Sabirin, apakah hasil yang diperoleh itu? Hasil pertanian itu tadi, macam contoh sayuran, baja itu, adakah hasil itu akan dijual kepada orang luar ataupun bagaimana? Okey, setakat ni hasil yang diperolehi mereka akan cuba jual dan juga akan diagihkan kepada peserta itu sendirilah, tapi mereka lebih mengutamakan untuk menjual terlebih dahulu. Jika tidak habis ataupun mungkin mereka ingin melakukan beri agihan kepada peserta-peserta yang terlibat tu, bolehlah diberi. Okey. Dan difahamkan juga ya, Encik Azhari tadi ada Encik Azhari kongsikan yang mereka ini, belia-belia ini mendapat latihan dan juga kursus sebelum mereka memulakan pertanian itu. Jadi siapa sebenarnya yang memberikan ilmu-ilmu itu kepada mereka? Macam sebelum ni kita dah buat latihan kursus sistem fertigasi tanaman terung yang mana telah dikelolai oleh bahagian pertanian bandar Jabatan Pertanian Malaysia. Okey, ada orang yang lebih pakar lah memberikan mereka betul. Semua input lah mengenai penanaman terung ni. Dan apa itu sebenarnya sistem fertigasi? Kalau pendengar pun rasa macam apa sistem fertigasi ni? Kalau boleh kongsikan serba sedikit. Sistem fertigasi ni sebenarnya kita menggunakan, kalau bahasa mudahnya lah, kalau nak bagi orang faham, kita menggunakan medium kokopit ataupun kita menggunakan medium sekam padi yang mana kita akan masukkan ianya ke dalam polybag. Dan sistem pengairannya, sistem penyiramannya kita menggunakan pipe. Dan kita menggunakan dripper yang mana ada yang menggunakan timer ataupun ada yang menggunakan secara manual lah. Ianya memudahkan kita dari segi penjagaan dia. Okey, baik, itu sedikit lah mengenai sistem fertigasi. Saya pun macam apa itu sistem fertigasi. Lepas Encik Azhari kongsikan baru faham apa itu sebenarnya sistem fertigasi. Dan kenapa memilih terung sebagai tanaman pertama daripada banyak-banyak tanaman macam lobak ke? Ini berkaitan dengan tanaman terung ni. Yang pertama, kita mendapat khidmat nasihat daripada bahagian pertanian bandar Jabatan Pertanian yang mana tanaman terung ini lebih tahan. Kalau kita nak bagi semangat dekat peserta-peserta ni, contohnya lah kalau kita bagi tanaman cili, tanaman cili ni dia mudah kena serang penyakit dan juga perosak. Kalau peserta itu tak kuat dari segi mental dan fizikal, mungkin baru suku jalan mungkin dah tak rasa semangat. Jadi kita pilih tanaman terung yang mana Jabatan Pertanian bahagian Pertanian Bandar sendiri dah bagi cadangan untuk kita beri tanaman terung, kerana tanaman terung ni dia kuat sikit, tahan penyakit, tahan serangga perosak. Jadi bila peserta ni tanam dari mula sehingga ke akhir, bila dia tengok hasil tu keluar, buah terung tu warna purple pekat cantik, dia orang rasa semangat. Dia orang cakap dengan saya, "Bang, lepas ni tanam terung lagi boleh tak bang?" Macam tu lah yang semangat yang kita nak. Bila dah tengok hasil tu berbuah dengan baik, baru itu menyebabkan mereka lagi bersemangat lah untuk meneruskan program Youth City ni. Dan difahamkan juga dah berapa bulan ya program ini dilaksanakan. Saya pasti banyak cabaran yang Encik Azhari program ni lalui untuk tanaman. Kalau untuk tanaman terung kita dah bermula pada awal April tahun ni lah. Awal April tahun ini.
Okey. Jadi apa antara cabaran ketika Encik Azhari turun ke padang melihat sendiri apa aktiviti yang mereka lakukan ini? Okey, kalau nak kita cerita pasal cabaran ni, pada bulan 4 kita masih lagi belum PKP ketat. Tapi bila kita dah mula memasuki pandemik COVID-19 ni, bila kerajaan dah mula melaksanakan PKP, jadi salah satu cabaran utama saya adalah dari segi pemantauan. Yang mana kalau sebelum ni saya akan ke ketiga-tiga dapat projek tu seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali. Mereka akan dapat bimbingan daripada saya juga untuk saya ajar mereka apa yang perlu dilakukan. Tapi bila dah berlakunya PKP, saya sendiri pun susah untuk bergerak melebihi 10 km. Saya terpaksa berhubung dengan mereka melalui WhatsApp video call. Jadi bila berlaku macam serangan penyakit dan perosak pada terung, mereka akan terus video kepada saya dan minta apa pendapat daripada saya, apa yang mereka perlu lakukan lah. Dan kadang-kadang benda ni sangat susah sebab saya sendiri sepatutnya kena turun ke tapak bagi tahu mereka apa penyakit ni, sebab kadang serangga ni bukan satu jenis. Serangga tu nampak macam sama tapi kadang-kadang dia melibatkan 5-6 jenis serangga. Jadi kadang-kadang ia memang satu cabaran yang sangat sukar bagi saya pada kali ni. Okey, itu antara cabaran lah. Kalau macam Puan Nuraini sendiri pernah tak turun padang melihat sendiri aktiviti yang dilakukan belia menerusi program ini? Mestilah DJ. Kalau tak tengok, orang kata memang tak salah nama pun jawatan saya. Sebab itulah saya dipinjamkan di Kementerian Pemuda Belia dan Sukan untuk memantau aktiviti projek pertanian ni sendiri sebenarnya. Dan di bawah kolaborasi ni juga kita mempunyai banyak program. Bukannya salah satu program yang kita namakan untuk rancangan hari ini, tapi di masa yang akan datang banyak lagi konsep rentas kementerian yang kita cadangkan. Jadi kalau kata belia-belia ni, sebab itulah macam tadi ni Cik Abdul Syari bagi tahu, bila belia dia dah seronok, dia orang dah suka, itulah key point yang kita nak. Sebab kalau boleh di dalam untuk menggalakkan belia ni, kita nak mereka seronok, mereka gembira. Jadi bila mereka gembira, itulah yang menyebabkan dia orang rasa macam okey, pertanian ni bukannya susah, pertanian ni tak payah kita main dengan tanah apa semua. Jadi sebenarnya benda ni cuma main dengan timer je. Jadi kita nak tunjuk satu teknologi, itu yang teknologi fertigasi yang kita nak tunjukkan. Selain daripada tu, pertanian bandar ni juga membawa konsep recycle. Yang mana barang-barang terbuang tu semua boleh digunakan juga, dikitas semula untuk menyelamatkan bumi kita ni. Jadi itu kita tunjuk pada belia ni sebenarnya. Seronok petani. Menarik sebenarnya, banyak kelebihan kan ataupun kebaikan apabila kita melakukan aktiviti pertanian ni. Jadi apa antara perancangan masa depan untuk program Youth Agro City ini? Dari segi perancangan, kami berharap kami dapat memperluaskan lagi program Youth Agro City ini di kompleks sukan di setiap negeri sebagai salah satu latihan yang mana ianya akan memberi satu nilai tambah lah kepada kaki tangan di kompleks sukan tersebut. Selain itu, perancangan seterusnya kami ingin memperluaskan lagi di seluruh di kesemua masjid di kawasan Bandar Tun Razak Ceras dan kalau boleh di sekitar Kuala Lumpur jugalah. Yang mana saya boleh bagi contoh, bila kita dah tanam dekat masjid ni, belia-belia yang datang ke masjid pun semakin ramai. Mereka rasa seronok bila pada mulanya pokok kecil nampak macam mungkin agak tengah-tengah, tapi bila pokok tu dah besar, bila dia mengeluarkan hasil terung yang berwarna purple cantik, golongan-golongan belia tempat lain sampai bertanya kepada saya, bang, boleh tak kita buat dekat masjid sebelah sana pula? Itu yang bila saya dengar benda yang tu, baru saya tahu okey, golongan belia sebenarnya disuka yang macam ni. Kita kena tunjukkan sedikit hasil kepada mereka untuk tanamkan keinginan untuk menanam dalam diri mereka lah. Dan lagi salah satu perancangan utama untuk program Youth Agro City ni, kalau boleh kita nak memperluaskan lagi di sekolah-sekolah, sebab kita nak memupuk minat pertanian ni dalam kalangan pelajar supaya mereka ni bila jadi golongan belia nanti, mereka akan rasa seronok untuk mencucuk tanam secara pertanian bandar. Banyak sebenarnya kelebihan dan kita harapkan perancangan untuk program Youth Agro City ni akan lebih berkembang dan ramai lagi belia yang akan sama-sama lah turun ke padang untuk menyertai program Youth Agro City ni. Sedikitlah daripada Puan Nuraini sebelum kita mengakhiri ni, nak mengajak semua belia dan juga pendengar Bernama Radio sendiri untuk program Youth Agro City, di mana nak dapatkan info ataupun maklumat lebih lanjut. Okey, untuk pendengar-pendengar, kalau kata nak dapat info dengan lebih lanjut, boleh hubungi saya sendiri di talian 03-8871-3301 ataupun boleh hantar email
di noraini_ab@kbs.gov.my. Dan selain daripada itu, kita juga ada program special. Ini istimewa. Setiap minggu, setiap hari Rabu jam 10 hingga 12 tengah hari, kita ada webinar. Jadi webinar ni secara atas talian untuk belia-belia yang mana berminat nak mencuburi bidang pertanian. Kita ada orang kata apa, penceramah-penceramah yang terkenal untuk di-highlightkan. Jadi dengan kata lain, belia-belia di luar sana boleh juga join webinar yang dianjurkan oleh Unit Belia Tani Jabatan Belia Sukan Negara ni. Okey, pastikan dapatkan maklumat lanjut. Hubungi saja Puan Noraini Abdullah dari Unit Belia Tani Jabatan Belia dan Sukan Negara. Baik, terima kasih anda berdua kerana sudi berkongsi sedikit mengenai program Youth Agro City. Okey, baik, terima kasih. Okey, terima kasih. Ya, Assalamualaikum, stay safe. Salam. Okey, baik, itu dia tadi kita baru saja bersama dengan dua tetamu kita, iaitu Encik Abdul Asari Muhammad Johari yang merupakan pelaksana program Youth Agro City Pusat Belia Antarabangsa, dan Puan Noraini Abdullah yang merupakan penolong pegawai pertanian kanan Unit Belia Tani Jabatan Belia dan Sukan Negara, di mana kita bawakan topik Belia Agro. Sekian saja untuk program Podium kali ini. Terus dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Jika kita sentiasa menoleh ke belakang, ia hanya akan menyempitkan usaha dan menjatuhkan semangat kita. Tetapi, jika kita sentiasa lihat ke hadapan, sinar dan harapan akan sentiasa menerangi diri kita. Pandanglah ke hadapan dengan semangat yang membara untuk berjaya. Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda.